Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang sejarah Kota Madinah Al-Munawwarah. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan haji dan umrah tetapi dalam masa yang sama dia tidak menziarahi aku, sesungguhnya dia telah menjauhi dirinya daripada aku. Kat sini nak beritahu bahawa haji dan umrahnya tidak sempurna kecuali setelah dia menziarahi kekasih agung Rasulullah SAW. Asal usul Madinah asalnya dikenali sebagai Yathrib. Nabi namakan ia Madinah Al-Munawwarah, iaitu kota yang bercahaya, kerana menampung jasad makhluk kekasih Allah SWT yang termulia sealam ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tempat bersemadinya jasad Rasulullah SAW adalah tempat yang paling termulia di alam ini, melebihi tempat yang di situ adanya Kaabah, air Zam-Zam dan sebagainya. Pahalanya jika beribadah di Masjid Nabawi ialah 1000 kali ganda. Hikmah wafatnya Nabi Muhammad SAW di Madinah supaya seseorang yang menunaikan umrah di Mekah berbeza niatnya apabila pergi ke Madinah. Allah jadikan khusus ziarah umrah ni untuk menziarahi Nabi SAW, tidak akan berkongsi pun dengan niat yang lain. Masya Allah. Sirah kedatangan Nabi di Madinah. Kedatangan Nabi menjadi simbol perdamaian antara kaum Aus dan Khazraj, terbahagi kepada dua golongan, iaitu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ansar, penduduk asal Madinah yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tempat-tempat bersejarah dalam Masjid Nabawi adalah seperti mihrab Rasulullah, terletak dalam Raudah, tempat baginda menjadi imam. Yang kedua adalah mihrab Utsmani, tempat solat Utsman bin Affan, iaitu tempat imam yang sekarang. Dan ketiga adalah mimbar Nabi SAW, menjadi garis pemisah antara Raudah, sabda Nabi SAW, antara rumahku dan mimbarku, disitulah taman syurga. Dan seterusnya di Masjid Nabawi juga terletaknya makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dan kemudian bersebelahan dengan Masjid Nabawi terletaknya perkuburan Baqi'. Terdapat 10,000 sahabat Nabi, isteri-isteri dan anak cucu Nabi dikebumikan di Baqi'. Kelebihan meninggal di Baqi' adalah yang pertama, golongan pertama yang dibangkitkan, dan kedua, syafaat Nabi SAW khas untuk penduduk Baqi'. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita meninggal di Baqi'. Amin, insyaAllah. Kemudian bila kita sampai di Madinah, akan ada ziarah luar. Kita akan pergi ke Bukit Uhud dan perkuburan syuhada. Bukit Uhud terletak 5 km daripada Masjid Nabawi, tempat berlakunya peperangan Uhud. Uhud adalah gunung yang akan ada di syurga. Ketika sampai di Bukit Uhud, kita mestilah berikan salam pada para syuhada dan bacakan doa kepada mereka. Kemudian di Madinah terletaknya Masjid Quba, terletak 3 km daripada Masjid Nabawi. Binaan pada hari pertama Rasulullah SAW tiba di Madinah. Adab-adabnya untuk ke Masjid Quba adalah berwuduk, siap-siap dari hotel dengan sempurna, disunatkan solat sunat di Masjid Quba, dan pahalanya sama dengan satu umrah. Hikmahnya adalah untuk kita mengingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Terusnya Masjid Qiblatain. Pertukaran kiblat berlaku di masjid ini. Ketika itu orang-orang Yahudi merasa bangga dan gembira kerana Baitul Maqdis adalah kiblat mereka. Mereka sering mengejek, mencaci, menghina Rasulullah SAW. Mereka berkata, Muhammad menyanggah agama kita tapi tetap berkiblat kepada kiblat kita. Lalu Allah SWT menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah para Nabi. Contohnya ayat yang menceritakan cerita tentang Nabi Musa AS, bahawa baginda sering meminta kepada Allah SWT secara langsung, lantas semua kehendak baginda Allah perkenankan. Namun dalam ayat 144 ini Allah berfirman, kami melihat Nabi SAW tetap
tidak meminta apa-apa walaupun baginda mengharapkan bantuan Allah SWT. Apa yang baginda lakukan ketika itu hanyalah mengangkat mukanya ke langit tetapi tidak bercakap apa-apa, dengan berharap supaya Allah SWT mengubah arah kiblat ke arah Baitullah. Namun baginda tidak berani meminta kepada Allah. Baginda tidak tergamak kerana kiblat sewaktu itu telah pun disyariatkan. Jadi baginda tak nak mendesak Allah SWT untuk mengubahnya. Namun kasih sayang Allah SWT mengatasi segala-galanya. Allah mendengar dan mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah SWT menyempurnakan hajat baginda dengan berfirman, maka kami akan palingkan engkau kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masya Allah. Hikmahnya dekat sini Allah SWT ingin menguji sejauh mana kita beriman kepada Nabi SAW. Sekian sahaja topik tentang sejarah Kota Madinah Al-Munawwarah. Sekian, terima kasih.